أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajul talaqi wal istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan di sel sunnah dan juga golongan pelaku bid'ah. Cuma lafaz tu agak-agak kita kata kataan bid'ah tu tabu sebenarnya kat Malaysia ni. Sebut je orang cakap ni ajar apa ni kan, sebut je apa tentang bid'ah orang akan lari. Namun begitu sebenarnya matlamat asal buku ni dikarang sebenarnya adalah untuk mengajarkan kita kaedah sebenar belajar agama dan berhujah dalam agama. Arti kata lain, kalau dia kata seorang tu tak ikut disiplin yang diletakkan ini, dia akan gagal dalam memahami agama dengan sebenarnya. Bahkan macam kita kata tadi itulah, sebenarnya tajuk ni tajuk buku ni sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Mulk ayat 22. Allah Taala nyatakan afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda, adakah orang yang jalan tersebam-sebam di atas wajahnya lebih dapat petunjuk, amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim, ataupun orang yang dapat petunjuk adalah orang yang jalan tegak di atas jalan yang lurus. Maksudnya di sini ada dua benda. Satu, orang itu sendiri. Kedua, jalan yang lurus. Mana kadang-kadang jalan lurus dah ada, tapi orang tu tak boleh berjalan dengan betul. Tak boleh jalan dengan betul, maka dia akan tersilap juga, tersalah juga. Dan ini sebenarnya apa yang berlaku. Macam para anbiya diutuskan sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bawa wahyu dan kaum dia telah melihat wahyu, dan ada separuh mereka tu memang pengikut kepada agama berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama timbul juga kesilapan dan juga penyelewengan dalam pemahaman yang menyebabkan akhirnya terkeluar golongan berkenaan daripada golongan yang sepatut mendapat rahmat Allah Ta'ala, timbul kemurkaan Allah Ta'ala. Contoh paling dekat adalah Bani Israel. Ketika mereka ikut Musa AS, mereka adalah pengikut Musa. Mereka beriman Musa sebagai utusan Allah Ta'ala. Tapi namun begitu, on the way nak bergerak tu, sampai Allah Ta'ala ada divert banyak kali. Kejap lari ke sini, kejap lari ke sini, sentiasa. Yang salah faham lah. Yang salah niat lah. Jadi kita kata secara tak langsung, dengan sebab itu kita belajar sebelum kita masuk bab pertama ni, kita belajar berkenaan dengan tanda-tanda pemikiran Islam dan penhujahan Islam dengan pemikiran-pemikiran jahiliah dan penhujahan jahiliah. Yang kita kata itulah penyakit sebenar. Kalau kita perhatikan, kalau perhatikan dalam pendahuluan itu, memang itulah penyakit sebenar yang menyebabkan manusia ni tersesat, tersalah, berdegil. Patut beriman, tak beriman. Patut takut Allah Ta'ala, tak takut Allah Ta'ala. Kan? Kenapa? Sebab benda-benda tadi. Dan kita kata sepatutnya manusia ni dah boleh bebas daripada cengkaman orang kata taklid yang buta. Namun kita tak boleh hilang benda berkenaan sebab apa yang kita bacakan. Baik. Jadi hari ni insya-Allah kita akan mula masuk pada tajuk baru. Itu bahagian pertama, itu isi kandungan sebenar kitab ini. Itu bab pertama, tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Baik, berkata pengarang buku kita hafizahullah, semoga Allah pelihara beliau, tata cara syarak di dalam pendalilan di sisi ahli sunnah wal jamaah bersandarkan kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ijma' golongan salafus salih radhiyallahu anhum. Mana kalau ikutkan dia kata kat sini kaedah syarak dalam pendalilan, mana berdalilnya ahli sunnah wal jamaah ni, dan ahli sunnah wal jamaah ni kita kena faham ini adalah satu kumpulan yang khas yang diberikan nama ini oleh hatta di kalangan salafus salih sendiri. Sebenarnya cerita dia macam ni. Kita faham ahli sunnah ni, lafaz ahli sunnah ini dilafazkan apabila selepas daripada berlakunya pembunuhan Uthman dan ataupun munculnya kumpulan-kumpulan tertentu yang qadariyah yang tak percaya qadar. Dia kata kita semua ni atas diri kita. Ada jabariyah, serah semua Allah Ta'ala buat benda, kita cuma pelakon saja. So jadi lafaz semua baik dari Allah Ta'ala, yang buruk daripada kita tu, actually the wording essentially salah sebenarnya. Sebab yang buruk tu datang dari Allah Ta'ala juga, cuma melalui kita. Cuma kita tidak melafazkan yang buruk dari Allah Ta'ala pasal beradab dengan Allah Ta'ala.
Bahkan Allah Ta'ala menentukan semua sekali baik dan buruk. Cuma masalah datang melalui siapa. Kalau baik semua datang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dari buruk tu melalui diri kita. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala izinkan. Jika tidak nak masukkan Nabi SAW pencedera, itu buruk. Tapi Allah Ta'ala izinkan. Dia kena dia faham dua. Makna Allah Ta'ala dia ada dua kehendak. Satu kehendak dia, kehendak yang masyiah dia, masyiah kauniyah, masyiah syar'iyah. Masyiah ni maksudnya kehendak, keinginan dia, kemahuan dia. Ada dua. Satu yang kehendak yang syar'iyah. Yang syar'iyah ni apa yang dikata suruh kita buat. Dia kata buat ini, buat itu, dia tetapkan. Buat ini, dia bagi tahu kita supaya laksanakan benda berkenaan. Tapi satu lagi, masyiah kauniyah, yang ini dia berikan benda tu automatik punya perjalanan. Contoh macam kita kata sini, kauniyah ni macam mana dia tentukan kepada alam semesta ni. Contoh macam matahari atau api membakar. Itu masyiah kauniyah. Pusing mana pun tak akan boleh lari. Contoh macam bukan pada orang beriman tak memotong. Untuk orang kafir memotong. Jadi tak ada, dia mesti sama. Mana benda ni kauniyah dia panggil. Kehendak Allah Taala yang bentuk kauniyah. Mana wujudnya makhluk-makhluk ni yang berbisa, yang tak berbisa, benda yang mudarat, yang tak mudarat. Semua sekali ini dipanggil masyiah kauniyah. Faham tak? Macam orang nak mati ke tidak, itu kehendak Allah Taala. Bahkan macam kita terang itu, mati ni bukan hukuman. Kalau ikut pada asalnya pasal Allah Taala bukan hukum manusia dan kematian. Maka kematian tu adalah tempoh yang tetap Allah Taala letakkan pada setiap makhluk dia. Itu kauniyah dia panggil. Syar'iyah ni yang dia nak kita buat. Contoh macam dia suruh kita solat, dia suruh kita buat baik, dilarang kita buat jahat. Itu yang dia nak kita buat. Yang makan kadang-kadang kita langgar. Yang kadang-kadang kita langgar. Bab ni kan dia suruh supaya beriman. Tapi ada juga yang kufur. Dan kenapa Allah boleh ada kufur juga sekarang Allah Ta'ala boleh menghendaki apa saja? Kalau dia kata dia buat macam tu, maka tak adalah ujian. Ujian tu berjalan ke atas kita, diberikan kita alat yang sama dengan orang lain. Cuma beza dia ada beriman, ada yang kufur. Tu dia. Alat kita sama. Macam kita kat Malaysia semua makan nasi. Tak nak makan nasi je macam saya tak nak makan nasi kan. Dia jadi macam orang Melayu lah. Tak nak makan nasi dia macam menggeletar badan. Okay. Tapi kita kata secara kefahamannya alat ada cukup, panduan dah ada, tapi maksud dia punya kefahaman tadi. Atau apa bentuk ni? Qadar ni, Qadariyah ni yang kumpulan ni, insya-Allah kita akan masuk nanti dalam bab Mu'tazilah dan sebagainya. Dia akan bincangkan sikit Qadariyah ni. Dia actually ketika zaman para sahabat hidup lagi dah muncul perbahasan macam ni. Ada yang tak percaya qadar lah. Dia kata tak ada qadar. Kita ni kita yang buat, kita yang sekian. Tak, kita betul Allah Ta'ala izinkan. Macam macam ni, datang kelas hari ni kan, tuan-tuan nak. Tapi tuan-tuan nak datang kelas untuk dapat pahala ni, tuan-tuan akan diberikan Allah Ta'ala environment. Tahu environment? Suasana. Macam hari ni tak sakit perut, tak ada cerita ni, atau tak ada benda sedih. Kadang-kadang ada orang tak tunggu, dia nak datang kelas, tiba-tiba hari ni tengok ada keluarga dia accident atau sekian. So dia tak boleh datang kelas. Betul tak? Benda tadi bukan kita atur, itu kauniyah. Allah Ta'ala tak paksa kita, tapi dia aturkan untuk kita punya suasana, environment kita. Tapi yang macam kita punya kehendak tadi, itu dosa pahala tadi. Mana kita punya dapat bergerak ke tidak. Kita niat benda baik, dah dapat pahala satu. Tapi kita buat pula, dapat lagi gandaan. Tapi nak buat benda pahala tadi, yang untuk dapat pahala pada kita, benda baik tadi, Allah Ta'ala yang izinkan. Kalau dia datangkan dengan asbab menyekat kita niat baik dah, tapi datang asbab-asbab menyekat. Contoh macam kemalasan, penyakit, keletihan dan sebagainya, maka kita tinggalkan benda baik tadi, tak buat pun. Faham tak? Menunjukkan itu adalah kauniyah. Dari segi bentuk ni Allah Ta'ala aturkan untuk kita. Tapi yang dikira pada kita adalah masalah apa? Tindakan kita. So secara tak langsung kita kena sedar, bila kita nak buat baik pun Allah Ta'ala yang aturkan, dia benarkan, izinkan kita buat. Bila kita nak buat jahat pun macam tu, diaturkan, diizinkan. Wujudkan kawan-kawan yang jahat, yang akan keliling kita, yang ajak, jom gosip, jom. Dia kata, mana kawan-kawan tadi bukan kita pilih. Ada orang kita tak nak kawan kan, dia nak kawan kita. Ada sampai ketuk pintu pagi lagi. Assalamualaikum, pukul 8 pagi dia datang dah. Kau tahu cerita kan? Okey. Ada orang tak. Zaman sekarang tak payah pakai itu, telefon je. Kan? Atau terkata dengan kelentok tengah tidur mamai tu pun boleh mengumpat lagi. Kan? Zaman dulu kena siap-siap dulu, ready ke ni pergi rumah orang. Sekarang tak payah. Okey. Tapi tak faham, kawan-kawan tadi bukan kita cari. Kadang-kadang ada nak kita nak kawan dengan orang tu, dia baik. Dia tak nak kawan kita. Ada orang tu kita tak nak kawan dengan dia nak kawan kita. Benda-benda ni ini adalah qadar Allah Ta'ala. Kita lahir anak siapa? Bapa kita seorang yang peka pada agama atau tidak? Bukan kita minta. Kan? Ada orang lahir-lahir bapa dia memang suka suruh anak solat. Ada lahir-lahir bapa dia kata, "Oh, it's not really, you don't have to solat." Seriously, ada orang cakap macam tu. Dia mungkin dengan mindset yang ada. Tapi anak tu tadi, bila dia tengok bapa dia tu,
dia apa benda jadi sebenarnya pada diri dia. Itu qadar Allah Ta'ala. Dia lahir anak siapa bukan dia minta. Tapi di situ timbul ujian dia. Pasal ada orang lain yang mungkin setara dengan dia dapat hidayah. Ada orang yang apa, kurang daripada dia, apa lagi teruk. Kan? Maksud dia secara tak langsung benda tadi, itulah qadar Allah Ta'ala. Cuma anda dipersoalkan dengan apa? Choices anda buat tu je. Tindakan anda, pilihan anda. Lain tak ada masalah. Anda tak ditanya berkenaan dengan aksiden kat jalan raya tu, anda bertanggungjawab ke tidak? Tak. Kalau anda yang sekat orang baling kacang dan sebagainya, anda bertanggungjawab. Kan? Bukan dia tak kacang dekat tepi seko. Motor datang, tegur. Itu serius, ada orang buat macam tu. Kan? Dia tak paku lah, dia sekian kan. Jadi, okey, dia punya tindakan itu menyebabkan masalah. Adapun orang lain yang tak terlibat dengan benda berkenaan, tak ditanya Allah Ta'ala, tu je. Faham tak? Secara asasnya, contoh macam Gunung Merapi nak meletup ke tidak, pun bukan kerja kita. Faham tak? Jadi secara tak langsung yang diambil kira pada kita adalah masalah pilihan. Tapi anda nak milih pun Allah Ta'ala yang benarkan. Ni kena kita baca berkenaan kan tajuk bagaimana di hari akhirat nanti dalam syurga, bila ada orang tu dah masuk syurga, last sekali, the last person enter the heaven. Orang ni bila dia dimasukkan syurga, dia diberikan macam dunia ni punya raja paling kaya, tapi 10 kali ganda. Semua level dunia lah, level alam dunia ni, tapi 10 kali ganda, 10 times better than apa yang dia pernah dapat dekat dunia dahulu, yang oleh orang paling kaya di dunia dahulu. Namun begitu, bila Allah Ta'ala bagi dia 10 kali ganda tu, Allah Ta'ala kata, impikan, mintalah apa kau nak, bayangkan, angan-angankan. Dia angan-angan, last kali dia habis. Dia kata, ya Allah, aku tak ada angan-angan dah. Allah Ta'ala bantu dia berangan-angan. Allah Ta'ala kata, minta lagi. Jadi dia dapat idea dari Allah Ta'ala untuk berangan-angan. Allah kata, untuk kau 10 kali ganda daripada itu. Walahaka asyur salihah, untuk kau 10 seumpamanya. Seperti kata tadi, maksud dia bila nak dia sampai limitation, dia stop. Macam saya katalah, kita nak berangan-angan kan, kita tadi nak buat baik, perlukan kepada keluarga kita siapa kan, ataupun berlaku suatu perkara. Contoh macam kita keluarga kita kena stroke ke, lepas tu kita mula start kan, atau berlaku kematian depan mata kita. Itu bukan kita minta, tapi bila berlaku benda berkenaan, dia gerakkan kita untuk apa? Mula kembali pada Allah Ta'ala, mula meminta. Atau kena demam, kita sakit, kita minta Allah Ta'ala, atau kita berdoa Allah Ta'ala makbul. Cuma musibah-musibah yang datang tadi bukan kita minta, tapi Allah Ta'ala aturkan untuk asbab supaya kita apa? Bertindak. Qadar Allah Ta'ala tu kan kerja kita. Faham tak? Jadi secara tak langsung bila ada orang dia kata, oh tak ada, benda ni datang dengan hasil tangan kita. Tak. Allah Ta'ala bagi benda tu. Ada orang buat benda yang sama, tak kena. Ada orang benda tak buat, kena. Faham tak? Benda keperangan yang tak senonoh tu kan, tak elok tu, kadang-kadang ada orang buat benda jahat, tak kena hukuman pun. Allah tak hukum dia apa, senyih dia. Sampai umur 55 tahun, 60 tahun mati, tak kena hukuman langsung. Serius. Betul, ada orang tak buat benda, baru buat sekali tu orang tangkap. Betul tak? Jadi ni menunjukkan bahawa aturan Allah Ta'ala ni yang panggil qadar. So jadi bila timbul benda macam ni kan, pembahasan tentang qadar, tentang Allah, tentang sekian, hatta zaman para sahabat hidup lagi, orang yang tidak merujuk pada nas dipanggil bukan ahli sunnah. Faham tak? Bahkan golongan-golongan yang menentang, yang memberontak dan sebagainya, golongan khawarij dan sebagainya, tidak dipanggil ahli sunnah. Ahli sunnah ni berpegang dengan nas. Dia tidak berpegang dengan akal. Logik akal kita nampak logik, tapi dalam nas tak boleh. Sebab itu ahli sunnah. Jamaah sebab apa? Jamaah sebab apa? Berkumpulan. Salah. Jamaah ni kembali kepada kisah bagaimana asalkan umat Islam lepas daripada pembunuhan Uthman Affan radhiyallahu anhu, umat Islam ni berpecah. Bila Uthman dibunuh, umat Islam ni berpecah kepada dua kumpulan besar. Satu kumpulan yang menuntut supaya Uthman dibela, minta, dan tak nak beri ketaatan pada Ali. Sebab yang angkat Ali menjadi khalifah ketika umat Islam kelang kabut tu adalah orang-orang yang bunuh Uthman. Ni benda ni tak ada buku sejarah. Sejarah Malaysia tak cerita. Dia cuma cerita berlaku bunuh Uthman, Ali dilantik, tiba-tiba diorang dia kata Muawiyah nak rampas. Salah, Muawiyah tak rampas kuasa. Dia cuma tak nak bagi ketaatan saja kepada Ali. Alasan dia kerana apa? Ali dia kata tak bunuh orang yang bunuh Uthman. Memang dalam tentera dia, dalam tentera Ali bin Abi Talib. Tapi dan Ali pula kata, bagi ketaatan pada aku dulu, baru aku hukum mereka. Pasal seorang khalifah, seorang pemerintah untuk menjalankan hukuman, dia tak boleh jadi partial. Dia tak boleh macam memerintah Johor kemudian dia nak hukum semua sekali Malaysia. Tak boleh. Dia kena ditaati oleh seluruh rakyat Malaysia, baru dia boleh buat kerja. Mana ketika perbuatan Ali betul, dan bahkan Nabi clarify Ali betul. Pasal Ali perangi golongan Khawarij. Dan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Akan memerangi kumpulan Khawarij ini, kumpulan yang paling dekat pada kebenaran.
Dua kumpulan, ni kebenaran. Satu tu lebih dekat kebenaran berbanding satu lagi. Mana Ali yang perangi, maka Ali lebih dekat. Pasal yang betul, untuk pelaksanaan pemerintahan, hukuman dan sebagainya, seseorang itu perlu jadi apa? Raja atau apa, ketua kepada kesemua. Bukan macam kita, Yayasan Taklim ni kita sekian. Lepas tu kita sebat orang tepi jalan. Berzina kita tangkap sebat. Tak boleh. Kan? Tak boleh kita buat benda berkenaan. Sebab kita bukan penguasa atau pemerintah. Faham? Okey. Jadi secara tak langsung Ali betul. Namun begitu, validity keluarga Osman itu Muawiyah tuntut darah tu pun valid juga. So sekarang ni nampak dua valid. Cuma masalah siapa lebih tepat, Ali lebih tepat. Namun begitu benda ni kan, bila berlaku benda macam ni, umat Islam berpecah, tak dapat disatukan balik sehinggalah apabila Hasan bin Ali bin Abi Talib, Hasan anak Ali bin Abi Talib yang pengikut dia puluhan ribu, 40,000 disebut puluhan pengikut dia. Dia Hasan bin Ali ni lepas 6 bulan dia pegang jawatan, lepas bapak dia kena bunuh, 6 bulan dia pegang jawatan, lalu dia lepas tu apa? Terus pergi serahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa paksaan. Tanpa paksaan tu sebab kenapa orang Syiah pening kepala. Nak cakap apa? Kalau dia kata Hasan bin Ali bin Abi Talib ini, kan semua imam maksum. Every tindakan, action dia buat oleh imam tak salah. Macam Nabi. Kan imam-imam 12 bagi dia orang kan. Ali, Hasan, Husin, Muhammad, Ja'far dan sebagainya. Semua tu dikatakan sebagai imam yang mendapat wahyu Allah. Bagi mereka macam tu. Tapi bila ditanyakan soalan, kalau imam-imam tak salah, soalan Hasan bin Ali serah kuasa pada Muawiyah, salah ke tidak? Pastilah tak salah juga, pasal dia maksum. Tapi dia orang macam pening kepala. Apa nak jawab? Pasal Hasan bin Ali dia serahkan jawatan bukan sebab dia kena paksa. Pengikut dia puluhan ribu pengikut dia. So dia serahkan kuasa pada Muawiyah. Lalu di situlah mula apa? Bersatu balik umat Islam, dipanggil Amul Jamaah, tahun penyatuan umat Islam. Itu bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa terkeluar dari perkumpulan percantuman tadi, itu dipanggil Khawarij dan sebagainya. Apa yang terkeluar, maka dia diperangi. Khawarij dan sebagainya terkeluar daripada perjantuan tadi. Yang tak setuju, yang tak suka dan sebagainya, Syiah yang tak nak ikut maka dia orang terkeluar daripada Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Terkeluar dari kumpulan berkenaan. Kemudian kumpulan tadi diwujudkan dengan sebab perbuatan Hasan bin Ali, iaitu anak Sayyidina Ali, serahkan jawatan pada Muawiyah. Itulah punca mula berlakunya Ahlussunnah wal Jamaah punya gelaran. Yang kita panggil Ahlussunnah wal Jamaah, kita jemaah. Bukan. Bukan jemaah sebab perkumpulan. Pasal kadang bila kita lihat orang-orang yang memerangi para anbiya, kadang-kadang berkumpulan, maka lagi dah besar kumpulan dia. Contoh macam bila Ibrahim AS berdakwah, menyuruh kaum dia untuk tukar agama. Dia seorang aja. Mana ada orang lain bersama-sama dengan dia? Dia single ataupun minority. Semua para anbiya minority. Ketika dia seru kaum dia semua majority. So kita sekarang ni yang kata macam kita ni majority lah sebab kita ni semua sekali perangai tak. Kan kita biasa buat benda sekian. So itulah betul jamaah. Tak, jamaah bukan balik ke situ. Jamaah tu merujuk pada apa? Perbuatan Hasan bin Ali bin Abi Talib menyatukan umat Islam dengan menyerahkan kuasa kepada Muawiyah. Yang sebab itu penyatuan umat Islam berlaku semula. Maka sebab itulah bahawa Islam mula tersebar semula. Dan sebab itu kita kata panggil jamaah. Amul Jamaah, tahun penyatuan umat Islam. Faham? So Al-Sunnah rujuk pada Nas, jamaah balik pada kisah tadi. Pada penyatuan semula umat Islam setelah mana ia terpecah kepada dua kumpulan besar. Bahkan perbuatan Ali bin Abi Talib ni telah diklarifikasi oleh Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata dah hadis yang sahih. Inna bni hadha sayyid, inna bni mutabik. Contoh ini dah hadis dalam hadis ni an Abi Bakrata, daripada Abu Bakrata anhu radhiyallahu anhu, akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah membawa keluar Nabi SAW zat yaumin al-Hasana. Nabi bawa keluar Hasan pada satu hari, fasa'ida bihi al-mimbar. Nabi bawa dia naik atas mimbar. Faqala, Nabi kata, inna bni hadha sayyid. Ni anak aku ni, cucu aku ni sayyid, dia ni adalah penghulu. La'alla Allah yusliha bihi. Moga-moga Allah Taala perdamaikan dengan sebab dia baina fi'atain, dengan di antara dua kumpulan minal muslimin, daripada umat Islam. Maksud dia perpecahan umat Islam kepada dua kumpulan yang disebut ni, dan yang akan mendamaikan mereka adalah Hasan bin Ali. Menalah hadis Bukhari Muslim hadis ni. Jadi kita kata secara tak langsung itu kata penyatuan Amul Jamaah tadi.
Dia kata apa benda, balik pada hadis ni, balik pada kisah Hasan bin Ali bin Abi Talib. So jadi benda-benda macam ni kita kena tahu. Jadi kan pakai apa? Kita belajar manhajut talaqi, istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan isi al-sunnah. Al-sunnah tak tahu masalah jugalah. Al-sunnah tu kena faham. Di istilah tadi balik pada pertama masalah penyandaran kepada nas-nas semata-mata, dan juga masalah penyatuan umat Islam di bawah satu pemerintahan. Dengan sebab apa penyatuan yang dibuat oleh Hasan bin Ali bin Talib. Jadi kumpulan dikatakan hadis sunnah ni bersandarkan kepada kitab Allah, sunnah nabinya Muhammad SAW, serta ijma' golongan salafus salih. Golongan salafus salih ni rujuk kepada golongan sahabat, tabi'in, tabi'in. Ia ada golongan di mana Nabi puji, Nabi kata khairul qurun qarni, sebab dari generasi aku. Kemudian selepas mereka, Nabi stop situ je. Ada kata sampai 2 saja. Cuma kita kata golongan inilah golongan menjadi rujukan kita dalam pemahaman dalil. Sebab kita kata kerana para sahabat automatically diorang menjadi rujukan, sebab bila Nabi SAW terima wahyu, pelaksanaan wahyu berkenaan mereka yang lihat depan mata mereka. Jadi bila mereka terangkan cara pelaksanaan ataupun apa-apa mereka khabar kepada Nabi SAW tentang penjelasan ayat Quran atau penjelasan hukum daripada Islam ni, maka kita terpaksa, walau nak tak nak, kita kena rujuk mereka. Bukan dengan perubahan zaman kita boleh tukar. Ada orang kata macam, tapi zaman para sahabat tak ada kereta. Kereta tak ada masalah. Dia pasal benda kita bincangkan, kita bahaskan sekarang ni tidak masuk dalam masalah muamalat yang khas, dan muamalat yang am. Muamalat yang am, contoh macam dalam Islam ni, kita kata bila orang tu kata nak akad nikah, dalam Islam mesti ada ijab qabul. Kan ada wali, ada saksi, atau pengantin berkenaan. Anyway, yang kena faham sekarang, ijab qabul tadi, cara pelaksanaan dia, how is it? Adakah mesti depan-depan? Adakah boleh tak kalau sekiranya orang terpakai video conference? Adakah boleh tak kalau pakai telefon saja? Adakah boleh tidak? Okay, persoalan tu akan timbul. Kalau dia kata benda berkenaan, kita kata pakai telefon, kena confirmkan bahawa pengantin itu yang buat. Kalau dia kata buat video conference, seorang duduk dekat kutub utara, seorang duduk dekat kutub selatan, nak kahwin, jadi buat video conference, boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya adalah pemastian bahawa orang tu memang orang tu. Hatta cerai kan, kita kata zaman dulu dibahaskan cerai pakai SMS. Dia masalah satu je, siapa tulis? Kalau dia tulis tu suami tu sendiri, memang kena jatuh, tak kira pusing mana pun. Pasal tajuk dia pasal benda tu pelafazan ataupun isyarat ataupun tindakan daripada si suami, tak kira dengan lafaz atau tulisan atau wakil. So benda tadi kalau dia kena pakai handphone, lepas. Mana zaman para sahabat yang tak ada handphone, tetapi surat ada. So surat tadi boleh kena dengan SMS, tak ada masalah. Kalau orang tu dia kirim surat kan, sampai atau surat kirim wakil, sampai wakil dia ke sana, dia kata pada wakil tu, okey, aku wakil kau untuk lafazkan ini pada isteri aku. So jatuh. Mana maksud dia, kita kata kalau kita gunakan Telekom kan, Celcom ke Maxis, kita gunakan mereka sebagai pengantara di antara kita dengan isteri kita, jadi jatuh lah. So di sini kita kata masalah muamalah macam ni tak dibahaskan. Kita bahaskan berkenaan dengan tajuk yang lebih kritikal, itu ibadah, akidah dan juga akhlak. Bukan berkaitan masalah muamalah am. Sebab kenapa kalau kita sebut berkenaan bid'ah, ada orang sebut pada kita, kalau macam tu tak usah naik kereta, naik unta. So, Nabi pakai kereta, pakai unta, tak pakai kereta. Itu masalah muamalah. So, Nabi tak pernah sekat ataupun kata naiklah unta, bawalah unta, tungganglah unta. Nabi tak pernah cakap pun. Nabi tak pernah kata pun macam tu. Jadi bila Nabi tak ada galakkan untuk naik unta, so anda tak boleh kata ia sunnah. Dan maka tak boleh cela orang yang pakai selain daripada unta. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah galakkan pun, tak pernah gesa, tak pernah sarankan. Macam kita makan tangan kanan kan, as long as pakai tangan kanan, anda nak makan macam ni ke, makan garpu ke dengan chopstick ke, nanti pakai tangan kanan. Lepas tu nak makan macam ni ke, makan macam ni ke, makan macam ni, makanlah, tak ada masalah. Islam tak pernah sekat. Tadi kata janganlah makan kamu menyilang-nyilangkan tangan. Memanglah kita menyusahkan, tapi soalan sekarang tak pernah dipersoalkan. So tak bincang pun. Tapi berkenaan ibadah, cara dekat diri kepada Allah Ta'ala, akidah, kepercayaan tentang akhirat atau syurga atau neraka, atau benda-benda yang menjadi amal soleh ataupun amal fasid, rosaknya amal kita dan sebagainya, okay? Ataupun berkenaan dengan akhlak, mana tindakan kita, manakah cara penghormatan kita pada orang tertentu. Contoh macam bermuamalah dengan Nabi SAW, hormat Nabi macam mana. Contoh ataupun kita kata cinta Nabi, macam mana cinta Nabi. So di sini masalah benda perkara ni dizahirkan dengan nas. Pasal ini kita kata tak boleh orang tu try buat benda lain. Itu sebabnya bila ada orang dia cuba cinta Nabi dengan guling-guling kat tanah ke, salah. Dan para sahabat tak faham macam tu. Para sahabat belajar menyebarkan Islam, sampaikan Islam pada semua tempat di dunia, dan juga kita terpanggil sampaikan dakwah Islam. Itu cara mereka sayang Rasulullah. Kita sayang Rasulullah macam-macam, lompatlah, gulinglah, panjat pokok lah, terjun bangunan, semua ada. Apa cerita kan. Jadi ini kita kata cara cinta tu dizahirkan macam mana, akidah,
akhlak dan juga ibadah, itulah benda-benda yang kena perhatikan. Ada pun muamalah, kalau orang kata dengan kita, naiklah untuk jangan naik kereta. Kita senyum je. Maksudnya orang ni jahil. Maksudnya orang tu jahil. Kerana apa? Tak faham berkenaan, bila disebut berkenaan bid'ah ataupun benda yang bertentangan dengan Islam tu, kenapa? Pasal ahli sunnah jamaah ni, dia balik pada Quran, sunnah, ijma'. Mana pada pasal Quran dan Allah Ta'ala, ijma' sunnah daripada Nabi SAW, dan ijma' para sahabat salafus salih, golongan sahabat dan tabi'in, adalah orang yang memahami nas-nas tadi macam mana. Kata para sahabat Nabi belajar Quran tak macam kita. Zaman kita ni belajar Quran je. Habis khatam, letak Quran atas kepala. Kemudian tahun depan tunggu Ramadan baru baca. Itu biasa umat Islam di Malaysia ni. Tapi kalau kita, para sahabat dahulu tidak macam tu. Dia belajar 10 ayat. Benda tu maksudnya 10 ayat. Dia belajar, dia faham, dia amalkan, baru dia pindah 10 ayat baru. Mana dia belajar amal, ilmu dan amal serentak. Kita tak ada masa kan. Banyak benda, macam-macam benda. Nak masak lagi kan, nak ni lagi, nak tu lagi kan, bola lagi kan, ada macam-macam lah hiburan kan. Kita hiburan banyak sangat, jadi tak ada masa untuk merujuk benda-benda ni. Masa kita banyak, tapi untuk Allah Ta'ala cuma sehari semalam. Kalau kita kira tu dalam 45 minit saja. Kalau dia datang kelas ni adalah lebih sikit, datang 1 jam 2 jam lagi, tambah tolak kan. Jadi 4 jam 3 jam, daripada 24 jam ada 20 jam lagi. Tolak tidur, tolak apa kan, tolak jalan kat pasar raya sebagainya. So, jadi sebenarnya kan memang masa kita untuk Allah Ta'ala ni sikit sangat sebenarnya. Sikit sangat. Untuk solat tadi dalam apa dia kata 25 minit kan. Kalau 5 minit 20 minit campur dengan solat sunat. Kalau solat sunat ada tambahan lah. Kalau tidak, setengah jam je lah orang tu dengan Allah Ta'ala dan solat. Lepas tu dalam kelas, kalau dia belajar, kalau tak belajar, tak ada lah. So, sebenarnya kita kata limitation kita ni banyak sangat. Kalau bukan tak ada masa, kesibukan harian tu banyak sangat. Inilah zaman kita sekarang ni, masa dia kata pendek. Sebab tu lah kita duduk diam, dah habis dah. Dah sekian. Masa terlampau cepat. Habis untuk apa, kita kata apa, tak menyempatkan kita. Betul-betul sebenarnya bukan masa tak cukup. Kita punya kesibukan sebenarnya, kerunsingan. Cuba tak buat apa-apa, tutup televisyen. Rasa lama dunia ni. Lamanya nak berjalan kan. Baru pukul 5. Baru pukul sekian. Tu tak? Itu pasal apa? Pasal tak ada hiburan. Dan ada hiburan je, masa berlalu tanpa dirasai. Jadi saya tak langsung kita kata ahli sunnah jamaah ni dia Quran, sunnah dan juga ijma'. Para ulama bercanggahan pendapat mengenai qiyas. Qiyas ni menyamakan hukum yang sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama. Mana sesuatu benda yang baru berlaku dengan sesuatu benda yang lama yang terjadi atau datang nas menerangkan dia. Okey. Dan jumhur telah mentarjihkan, menguatkan pengambil kiraannya sebagai salah satu sumber pendalilan. Mana jumhur para ulama telah setuju bahawa qiyas ini dipakai. Tapi apabila mencukupi syarat-syarat ilmiah yang sahih, syarat-syarat yang betul sahih, maka boleh buat. Baru kita boleh qiyas. Ni bukan qiyas macam pelik. Macam ada orang dia buat dia suka tarikat sufi macam dekat kan saya tunjuk gambar video yang orang zikir 44. Ada kan? Tak sendirilah, tak tunjuk hari ni. Okey. Dia actually dia actually Madrasah Nurul Iman. Diorang ni pernah diisytiharkan sesat oleh Mufti Kedah ketika duduk di Kedah. Kemudian dia daripada SIK. SIK kan? Ke SIK? SIK kan, orang Kedah panggil SIK kan. Jadi dia orang dulu asal sana, guru dia dulu belajar kat India kot. Tapi dia orang sebenarnya pertubuhan silat. Ada bersilat dan sebagainya. Jadi guru dia duduk betapa dekat gua lah, pergi gua ni lah, Gunung Jerai dan sebagainya. Tamat pelatihan berselawat kepada Nabi 1 juta kali. Nak berkira lah pula nak berselawat. Selawat je lah apa masalah dia. Kita sekarang tak tahu banyak dah kita selawat. Kita belajar, kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa kita selawat adalah bukan dengan kita duduk diam selawat saja. Kita sebut nama Nabi, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi secara tak langsung diorang ni pernah disiarkan sesat di Kedah, dia lari ke Selangor. Ketika di Selangor pun dia disiarkan sesat oleh Mufti Selangor yang lama, Datuk Ishak Bahrom dulu. Lalu keluar disiarkan sesat. Tapi dia lepak ke ulangan. Ni diorang ni kita kata dari segi konsep dia suka bila time berzikir dia akan dia ni lompat lah. Pernah tengok tak? Pernah kan? Tak pernah tunjuk jugalah. Tak, okey. Ini contoh berkenaan dengan tajuk. Kadang masalah ni sekarang saya jumpa ada orang cuba kias. Dia pakai kias tau. YouTube. Okey. Nama lain nak keluar. Sekejap. Jangan gelak. Jadi dia umum tak tahu dia macam mana. Okey, sekejap.
Madrasah Madrasah Nurul Iman. Madrasah Nurul Iman. Dia ada dulu yang waktu kan PM dan dia Perdana Menteri pernah datang jumpa dia orang. Kan ada buat benda tu kan. Okey. Adalah. Ada tempat tu ada orang itu. Dulu apa PM pergi jumpa. Tak apa benda tak buat tak tahu. Tak penting pun dia orang ni tapi orang nak pergi jumpa tak. Okey, dia punya sekejap okey ni contoh ni. Kau ke depan sikit lah. Ya. Ni tak ada. Ya. Sekejap zikir kot, kena buat zikir kot. Lain nak keluar ni. Ini kat Malaysia tau. Macam mana dia cari lain lah dia gitu. Gitu. Okey. Kalau kena ajak. Kalau contoh ni kan, ada saya jumpa seorang pensyarah saya baca tulisan seorang pensyarah daripada perempuan. Dia ni kira bapa dia sebenarnya antara khalifah ke tak tahulah tarekat Ahmadiyah di Kelantan. Tapi dia cuba datangkan dalil. Tahu dalil apa? Dia kata tak salah orang ni buat. Alasan dia kata Ja'far bin Abi Talib pernah sekali Nabi kata pada dia anta minni wa ana minka. So dia datang jumpa Nabi dalam keadaan dia dengar perkataan ni, dia macam nak lompat. Dia macam happy depan Nabi, dia tenteng kaki dia. So jadi biasalah kita kadang dengan kawan-kawan kita bergurau kan. Macam awak ni apa sekian sebagainya kan, orang cucuk melatah sebagainya. So jadi Ja'far bin Abi Talib dia gitu. So diorang gunakan hadis ada kisah tu dengan zikir ni, dia kata similar. Alasan dia, tengok, Nabi tak larang pun Ja'far lompat-lompat. Dia bukan lompat setiap hari jumpa Nabi lompat-lompat. Kan? Tak masalah, betul tak faham. Ini berzikir, perbuatan orang kata khas. Mana berzikir Allah Ta'ala ni pada tenang. Berseorangan, bukan dalam bentuk yang kelam kabut dan sebagainya. Dia diam. Kalau pergi pedang ke menari, tak ada. Para sahabat tu. Ini dekat ulangan. Ulangan. Dia ni actually amalan zikir dia atau dia punya wirid dia, aurat Ismailiyah, wirid Ismailiyah yang dia amalkan. Tapi dia orang ni dia mengaku dia orang ni sebagai macam satu kumpulan khas lah yang tak ada terlibat, tak sebut nama tarekat apa. Atau urut depan tu lah, angguk. Lepas tu ada orang kata tapi siapa-siapa tak tahu je, tak tahu cerita, tak tahu dia kata. Ini mungkin kita tak boleh menilai orang dan just cover benda dah cover kan. Kalau dah gila, kita kata gila, belum tentu gila. Kan kita jumpa orang gila, tak gila lagi ni. Mungkin luaran je, dalaman dia tak semestinya lagi gila apa kan. Mana boleh dalam Islam kita letakkan benda zahir itu zahir, nyata itu nyata. Ya tak betul tak. Kalau kau dengar betul tak, hello lah. Dia asal yang botak-botak tu sebenarnya serban ada asalnya, tapi dia konyol-konyol pun sama jatuh. Macam mana? Perempuan tak tahu. Ya, dia biasa dia peringkat. Okay, tapi contoh ni lah, mana ada orang dia tunjuk kisah tu, dia pergi kias, tu tak kias. Dia kata ini boleh ke kan? Tengok je ni. Macam tu juga. Kias hukum. Mana dia kiaskan hukum Nabi SAW punya tubuh badan dengan darah Nabi dengan janggut Nabi. Itu pun sama juga. Sama, dia kiaskan. Kan kita bincang hari tu. Ada orang kata kalau minum air janggut Nabi maka dapat hukum macam minum darah Nabi. Nabi kata pada orang minum darah dia takkan masuk neraka tubuh badan yang dalamnya ada darahku. So jadi ada orang dia kata celup janggut Nabi pun dapat fadilat yang sama. Sebenarnya benda tadi berlaku pada para sahabat sekali tu je. Bukan besok lusa Nabi punya darah hisap sikit. Kalau Nabi SAW adalah orang paling nak para sahabat selamat. Kalau itu cara selamat para sahabat yang warid Nabi ajar maksud dia, Nabi lukakan tangan, hisap seorang-seorang.
Tiap hari okey, siapa tak hisap lagi? Tak betul, kalau kata betul tak? Dengan darah tadi terjamin anda tak masuk neraka. Nabi orang paling tak nak pada masuk neraka. So what's the point? Ustaz, ada tak kias yang boleh diikuti dan ada kias yang... Memang betul. Kias yang diikuti, contoh macam kita bila kita haramkan dadah pakai dengan tajuk berkenaan arak. Bila dia kata kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala benda yang memabukkan itu adalah arak. Dan segala benda arak ni maksud khamrun ni adalah benda menutup akal. Dan segala benda menutup akal ni adalah haram. So kita kata dari segi asasnya dalil itu kuat kepada situ. Ini mana kita sandarkan benda yang baru kepada benda yang lama. Macam SMS kita kiaskan dengan surat. Jadi seorang lelaki tu surat pada bini dia, dia kata you are bukan fired apa? You are fired ni kalau dia kata kan, kalau kerja. You are divorced. Okey. Awak diceraikan. Dia kirim saya surat sampai pada isteri buka je jatuh. Mari kita macam tu juga dengan SMS ni. Selagi bini tak buka, kita tak tahu. Bila dia buka je macam apa suami aku cakap ni? Please. Mari kita boleh kiaskan benda tu. Handphone zaman Nabi tak ada. Tapi the text message easily pun cara tu tak ada. Tapi apa? Dikiaskan hukum dia dengan surat. Itu kias yang betul lah. So macam ada kerja yang hukum babi tu kias ke? Okey, babi sini. Babi memang dalam Quran kata najis. Essentially no tak ada tempat dalam Quran kata tak najis. Tetapi makan dan juga actually kalau dengar sini, bila Allah Taala haramkan satu benda, Allah Taala haramkan pengambilan faedah daripadanya. Pasal dalam Allah Taala, bila para sahabat Nabi SAW pernah cakap kepada Rasulullah, dia tanya berkenaan dengan syuhumul maitah. Syuhumul maitah. Syuhum ni lemak lah. Al-maitah, hadis Nabi dia sebut para sahabat kata yutla bihas sufun. Dicat dengannya akan sampan-sampan yutla. Okey. Tapi Nabi dalam ujung hadis tu kena baca. Pasal hadis tu hujung dia tu jawapan sebenar. Okey, contoh sini dalam hadis ni. Dalam hadis Bukhari, hadis nombor 2236. Dalam depan daripada Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, amal fathi, pada tahun penaklukan Mekah. Okey. Wa huwa bi Makkah, ketika baginda berada di Mekah. Nabi kata apa? Innallaha wa rasulahu harrama bai'a khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah Taala, sungguhnya Allah dan juga Rasulnya mengharamkan penjualan arak. Ni sebutlah pasal penaklukan Mekah, maka tak benarkan dah. Arak tak boleh jual, wal maitah bangkai, wal khinzir tak boleh makan juga, apa minum ni tak boleh minum, tak boleh sekian, dan juga khinzir babi, wal asnam dan juga berhala. Faqila, lalu dikata, ada orang ramai tengah ramai tu, qila, dikata, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, apa pendapat kau tentang apa? Lemak-lemak bangkai. Fa innaha, kan sungguhnya lemak-lemak bangkai ini, minyak binatang yang bangkai ni yutla bihas sufun, dicat dengannya kapal kan bila dicat dengan benda berkenaan, so dia jadi minyak dan payah tenggelam. Okey. Yudhanu bihal julud, dan diminyakkan dengannya kulit, nak bagi lembut kulit, maka letak lemak binatang lain, wa yastasbihu bihan nas, dan juga pasang pelita, pasang misbah, lampu dengannya orang ramai. Mana orang ramai zaman dulu gunakan lemak binatang tadi untuk buat pelita dan sebagainya. Faqala, lalu baginda bersabda, la, tak boleh, huwa haram, ia adalah haram. Nampak? Kita tengok tadi kan, ayat tadi bangkai kan, sebut dalam Quran sebut daging babi, tapi nama begitu bangkai pun sebut secara umum. Bila para sahabat tanya soalan, kalau bangkai punya lemak macam mana? Pasal digunakan juga. So kalau kami jual, kami kan tak boleh makan, tapi kami nak jual lah ni. Pasal orang gunakan untuk cat kapal, gunakan untuk pelita, gunakan untuk lembutkan kulit dan sebagainya. So Nabi kata la, huwa haram. Thumma qala, Rasulullah SAW, baginda SAW bersabda, inda zalika, ketika itu, time tu juga Nabi sebut, qatalallahu al-yahud, SWT laknat orang Yahudi, innallah SWT lamma harrama syuhumaha, bila Allah haramkan lemak-lemaknya, lemak daging ni, kan orang kena haram kat atas mereka lemak-lemak tak boleh makan. Masuk Islam boleh. Pasal benda tadi, pasal dalam Taurat tak dibenarkan mereka makan. Ini binatang yang ada kuku, berkuku, macam lembu, kambing dan sebagainya. Lemak yang terasing tak boleh makan. Dia makan lemak yang dalam daging tak apa. Lemak yang luar dari daging tu seketul tak boleh makan. Dia anggap haram kat atas mereka. Bila diharamkan, jamaluh, mereka cairkan ia. Thumma ba'u, kemudian mereka jual ia. Fa'akalu thamanahu, dan mereka makan hasil jualan dia. Maka hasil perbuatan mereka menjual hasil
tak makan. Hasil lemak tadi punya jualan, dan tak dikatakan kepada orang kafir atau muslim atau kepada orang beragama Yahudi atau tidak. Mereka diharamkan bukan setakat makan, hasil jualan makan tersebut tak boleh juga. Faham tak? Saya tak boleh, kita langsung tak boleh. Jadi kita kata tajuk ni macam masalah babi ni, dia memang haram dimakan oleh umat Islam. Okey, kita faham nas Al-Quran Karim nyata, dan hadis Nabi tadi pun menyokong. Cuma sekarang ni tajuk, kalau anda sentuh babi, apa hukum dia? Sentuh babi, you touch kan babi, apa hukum dia? Kena darah babi, apa hukum dia? Okey, di sini para ulama, jumhur para ulama kata basuh saja, macam kena najis biasa. Okey, ulama dalam mazhab Syafi'i kata, sebahagian mereka kata tak, mereka kata ia adalah kena samak macam anjing. Okey, kenapa? Dia kata sebab anjing tak dikatakan najis dalam Quran atau dalam hadis. Tak dikatakan najis, tak boleh masuk rumah satu benda, tapi tak dikatakan najis. Suruh cuangkan benda berkenaan, bukan waktu tu anjing tu tak boleh bela tak. Tak ni. Okey, maksudnya anjing tadi tidak disebut najis dalam Quran atau dalam hadis. Tetapi cara basuh dia punya air liur tu dahsyat sangat. Macam kita kata seolah-olah macam benda tadi macam biasa, kalau tu hilang bau dan rasa cukup. Ni kena tambah tanah pula. Dan 7 kali pula, bukan sekali, 7 kali. Menunjukkan bahawa ia adalah sangat-sangat najis. Ikut fahaman sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata sangat najis. So dengan sebab itu, kalau anjing yang tak dikatakan najis teruk kena basuh macam tu 7 kali, bukan sekali je memadai, maka babi lebih layak banyak daripada tu. Sebab babi ni disebut dalam Quran dia najis. Ini kias. Waktu tu ada semalam ada seorang kakak tu dekat tangan. Dia kata habis tu babi, kalau ada kata ustaz kata berdasar berjumhur para ulama, babi tu hanya basuh biasa saja. Ada seorang abang tu dia kata kalau dia contoh dia beli kereta, beli peti ais ke, kan peti ais tu bukan Islam kan, tak letak babi ke tidak, kena samak ke tidak. Jahanam lah peti ais tu, kena letak air tanah dan tu kan, kita jimbah air tanah. Okay, fine. Dia kata habis ustaz, habis tak najis ke babi macam tu? Saya kata cara pembersihan ini tauqifi. Cara bersihkan najis Nabi ajar. Contoh macam kasut, tapak kasut kita, kalau kita katakan kita outing, keluar pergi jalan-jalan, pakai masuk hutan, anda tak dituntut oleh Islam untuk tanggal kasut kecuali orang kata keadaan memerlukan. Katakan anda dapat sarung kaki siap dan kena bersih, wuduk, jadi macam khuf, macam hukum khuf atau hukum sokin. Mana bila nak sembahyang tu air sapu atas je. Soalan sekarang, tapak kaki macam mana? Bila tapak kasut tu, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata apa? Cara pembersihan tapak kasut, dia tak perlu, jangan cium lah tapak kasut tu. Ni okey. Maksud dia jangan cium tau. Jangan cium. Okey. Itu masalah dia. Okey, ini satu dia. Sekejap. Falyuqallibna alaih. Falyuqallibna alaih. Ya. Lafaz dia, saya habis kata kerja lah. Yuqallib. Okey ni, nak. Okey dalam hadis ni, daripada ini Imam Ahmad riwayatkan hadis ni daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu fa khala ana alaihi fa khala an-nas ni alahum. Okey, dia kata bahawa Rasulullah SAW solat dan bagi dia tanggal kasut baginda. Falamma insarafa qala lima khalaqtum ni'alakum. Kenapa kamu tanggalkan kasut kamu? Qalu ya Rasulullah ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Kami lihat engkau menanggalkan kasut engkau, kami pun tanggal juga. Ikut apa Nabi buat, dia buat. Lepas tu qala baginda bersabda, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihi ma khabasa. Mana Jibril datang jumpa aku dan dia bagi tahu aku bahawa pada kasut berkenaan ada kotoran. Fa idza ja'adukumul masjidah, maka barang siapa dengan kamu ni datang masjid, falyuqallibna alaih. Nabi SAW tadi tanggal sebab apa? Tak sempat, tak diberitahu. Jadi sekarang Nabi bagi tahu arahan dia. Dia kata maka hendaklah dia terbalikkan tapak kasut dia, tengok. Wal yanzur fiha, dan hendak dilihat pada kasut dia. Fa in ra'a biha khabasa, jika dia nampak pada kasut dia ni ada kotoran, falyamsah, hendaklah dia lap lah, buat macam tu dekat tanah ni, bil ardi,
di bumi, di tanah. Thumma kemudian liusalli fihi ma, solat dalam dua kasut berkenaan. Ini arahan Nabi. Mana maksud dia? Nabi beritahu apa yang berlaku, kemudian Nabi beritahu, terangkan apa yang sepatut dibuat. Nabi terangkan apa yang sepatut dibuat kali-kali. Macam ni cara dia. Pada awalnya Nabi dah tanggalkan. Sekarang Nabi beritahu, kalau sekarang seorang kamu datang masjid, tapi kita tak buat dekat Malaysia, kan kita tinggal kasut kat luar. Ni kalau tuan-tuan buat kat luar negara, luar pergi hutan dan sebagainya, kasut tak tanggal. Cuma tengok, kalau cuma masalah sekali, nak bersihkan kasut tadi pakai air, pakai apa? Okey, Nabi kata ni dekat tanah. Okey, dia ada kakak seorang kata apa? Tapi tak yakin. Nabi kata ni Nabi kata dengan kita rasa. Faham tak? So jadi cara pembersihan najis tadi bukan bererti ini berat ni ringan sebenarnya. Bahkan sebenarnya cerita macam ni. Macam bila kita kata air kencing, mana ada kakak tanya, dia kata, habis tu ustaz, babi tak najis ke? Saya kata, siapa kata tak najis? Dia kata, ada tak teruk daripada anjing? Saya kata tidak. Habis kata, tapi kan ustaz kata tak ada basuh macam 7 kali. Saya kata kan, dia kata ini, bila budak lelaki, anak-anak lelaki, kalau kencing umur kurang 2 tahun, air kencing dia kena kita madai, kita ambil air renjis-renjis, jangan cium dah lah. Renjis cukup dah, madai. Tapi kalau anak perempuan kencing, maka kena apa, basuh. Okey, sekarang ni adakah menunjukkan budak perempuan punya kencing lebih najis daripada lelaki ke? Soalan, lebih najis ke? Soalan. Tak, itu cara dia. Mana cara pembersihan, tentu tauqifi. Pasal Nabi tak terangkan kerana budak perempuan punya air kencing lebih najis. Tak ada pun. Nabi tak kata macam tu pun. Bahkan Nabi cuma kata buat benda berkenaan. Kita bila benda macam ni, ini tauqifi. Anda tak boleh tak boleh buat satu benda baru lain. Contoh macam kita kata apa? Anjing dulu pakai tanah, sekarang pakai sabun, tak apa. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh kita kata ada cara baru. Sebab Nabi kata macam ni, sebab zaman dulu tak ada sabun, fake buku. Sekarang ni ada fake buku. Tak ada. Zaman dulu tak ada klorok, zaman kita ada klorok. Zaman Nabi tak ada apa antibakteria punya pembasuhan. Zaman kita ada. Bukan itu alasan dia. Kerana ini benda ni tauqifi. Biarlah moden mana sekalipun kita, tetap benda tu kena balik macam tu. Macam bila Al-Quran kata tayamum. Tayamum lah. Datang kita, tayamum ni ni tanah zaman dulu. Pasti zaman kita ada bedak putih kura, dia panggil bedak putih kura. Tak boleh. Faham tak? Tapi kalau buat Produk apa? produk sama, Produk sama. Itu yang kita pelik tadi. Macam contoh macam kes tadi kan. Bila benda berkenaan tak ada tuntutan dari agama dengan jelas, kita tak perlu wajibkan orang. Contoh macam kes berkenaan dengan, saya ingat dulu IKEA kena pernah sekali. Kes pasal apa, kata apa meatball dia apa ada apa? Ada babi lah, DNA babi sebagainya. Lepas tu orang tu kata tak ada, lepas tu sekian-sekian ada. Tapi bila tak ada pun, apa, Jabatan Agama Islam tak minta maaf pun. Tahu cerita tak? Sepatutnya dia kena minta maaf balik pasal apa dia orang buat tu, salah. Pasal menjatuhkan apa bisnes orang, tak boleh. Tapi keadaan sini saya tak langsung. Asas pertama, kalau benda tu ada, baru kita bincang. Benda tak ada, tak usah bincang lah. Kan, saya tak langsung bila mewajibkan benda berkenaan dengan sama. Katakan ada seekor anjing masuk ni, tuan-tuan sekalian buang kapet semua kali, masalah lah. Kan, alasan kerana anjing telah masuk. kalau macam buat produk sabun khas untuk sama. Mana ada sabun khas sama? Ada orang buat. Itu tajuk sekali. Kenapa memberatkan diri dengan benda tak wajib? Faham tak? Kenapa beratkan diri dengan benda tak wajib? Islam tak mewajibkan benda berkenaan. Sebut tayang pun ada. Yelah, orang tu jual nak tolong orang je. Asasnya tak payah pun tak apa. Pergilah turun, malas sangat pasal. Kan pergilah ke tanah tu, tepuk je lah masalah dia. Ustaz, yang debu tayang pun dia jual tu. Akak soal, kenapa 2 kali ganda? Akak soal benda sama kan? Saya jawab dah, memberatkan diri je. Kalau yang tak ada, tak ada lah. Kalau ada, ada lah. Contoh tak ada, kena tebang carilah. Yalah, ini tanah kan. Ini tanah. Jadi sekarang kena faham satu benda. Bila kiaskan tentang babi tadi, mazhab Syafi'i saja yang kata macam tu. Bukan semua. Sejumlah besar ulama mazhab Syafi'i. Ada yang tak terima dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tapi asas pertama, perkaitan tadi adalah kias. Bukan berdasar pada nas. Ikut nas, anjing saja. Ikut babi cara bersih macam mana? Macam kita pegang tahi lah. Pegang tahi atau najis kan, yang biasa. Macam mana? Selagi ada kan, ada kat tangan kita, buang, bersihkan lah. Itu je lah. Tak perlu kepada macam kena tanah. Kenapa tak kena tanah? Pasal Nabi tak suruh untuk babi. Itu je. Pasal benda ni cara pembersihan najis-najis tadi tauqifi, bukannya ijtihadi. Nabi yang tentukan ini cara ni, kotoran ini bersih macam ni, kotoran ni bersih macam ni. Bukan berdasar pada idea para sahabat atau para ulama. Tak boleh berdasar idea.
Don't think logiknya, tak ada logiknya. Walaupun kita kata tak suka kan, Nabi kata falyusalli fihima, solatlah dalam dua. Macam kadang-kadang kita lah buang kahak. Tahu buang kahak? Kan buang kahak dalam solat. Saya bukan nak buang kahak, nak tunjukkan. Ya, dalam hadis Nabi SAW kan, Nabi pernah marah bila lihat ada kahak dalam ludah depan. So Nabi ambil kahak tadi, ambil buang. Nabi kata, barang siapa nak buang kahak, Nabi kata buanglah sebelah ni, kiri, bawah otak kaki dia. Kalau ni, jika tidak, Nabi kata ni, Nabi ambil kain selempang Nabi sentuh, Nabi genggam, Nabi tunjukkan macam tu. Kalau kita sekarang tak ada, lengan baju kita boleh buat dan sebagainya. Kalau kita nak buang nampak kita kan, pakailah, tak ada masalah. Lepas tu kan basuhlah. Tapi bila kata buang kahak ni tadi, ada orang kata macam, jijiknya, apa pasal Nabi buat macam tu? Takkan tantah hadis ni bohong? Seriously, ada orang cakap macam tu. Yang bercakap pula ustaz, peliknya, dia tak belajar hadis. Kemudian dia kata pula, saya rasa hadis ni tak sahih, kerana macam tak logik je. Dia fikir logik akal dia dengan masalah apa yang Nabi benarkan. Mana boleh? Bila Nabi kata boleh-boleh lah. Itu sebab kita kata tak boleh kita kiaskan, tau. Kiaskan dengan satu ini dengan satu ni. Okey, tajuk buang kahak tadi, kenapa tak boleh? Bagi orang yang tak belajar betul-betul, dia akan jumpa, dia kata apa? Pergerakan tu banyak kali sangat. Banyak kali, kan? Kan? 3 kali ke sebagainya. Okay, dengar sini. Tak ada hadis berkaitan pergerakan 3 kali. Okay, mana rujukan mereka? Orang-orang yang kata pergerakan banyak dalam solat ni merujuk kepada hadis berkenaan percakapan sebenarnya. Yang mana seorang lelaki bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dalam solat dia bercakap. Mungkin dia tak tahu hukum. Pasal kita kata ketika Islam mula ni, mana ada zaman internet, mana ada surat khabar. So kadang-kadang hukum tu datang, hukum baru, orang tu baru datang. Hari tu dia datang tak apa, tiba kali kedua datang, bulan berikutnya dah tukar. Maka dia tak tahu buat, tak boleh cakap dalam solat. Jadi kes, kawan sebelah dia bersin, Hashum. Lepas tu kawan dia kata, Alhamdulillah. Dia pun kata, Yarhamkallah. Tengah semayang ni, dalam semayang. Bila dia cakap macam tu, orang ramai macam jeling dia. Boleh jeling lagi macam tu. Dia pun kata, apa hal korang jeling aku? Dia kata, apa hal korang jeling aku? Lepas tu orang pun buat macam tu. Sebelum awak tepuk macam tu, aku dapati hidup mereka suruh aku senyap. Lepas solat dia kata, aku tak pernah jumpa guru sebaik Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak kata kenapa aku cakap, Nabi tak kritik aku, Nabi tak malukan aku pun. Mana Rasulullah SAW bangun dan beri statement umum. Dia kata apa? Inna hadhihi salat, salawat, solat ini, innama ia hanyalah takbir, tasbih dan qiraah. Dia adalah takbir, tasbih dan qiraah. Sembahyang ini hanyalah takbir, tasbih, qiraah. La yasluhu fihi, tak boleh ada dalamnya, fiha syai'un, sesuatu min kalamil bashar, daripada kata-kata manusia. Dari sini kita kata-kata manusia tak boleh, perbuatan manusia pun tak boleh. Ini kias. Tapi kias tadi kena faham apa yang Nabi benarkan, kata-kata manusia, perbuatan manusia, macam kata-kata manusia ini benarkan dalam solat. Ada. Contoh macam apa? Subhanallah. Kalau imam silap, kita kata sebut subhanallah. Tapi tapi tak boleh apa yang tak dibenarkan, ataupun pergerakan yang tak dibenarkan. Contoh juga pergerakan yang dibenarkan, contoh macam betulkan soft. Kan Nabi SAW bila saya semain Ibn Abbas, kan Nabi semayang, contoh hadis ni, tatakhallafu dia ambil doa Ibn Abbas. Nabi doakan dia dengan apa? Faqihu fiddin wa alihu ta'wil, kan? Faqihu fiddin, faqihu fiddin, faqihu. Okey, dan musta'amad. Actually pasal sebenarnya Nabi SAW bila doakan Ibn Abbas dengan benda ni, dia bukannya doakan dalam keadaan keadaan Ibn Abbas ni budak-budak baby. Dia doakan Ibn Abbas dah besar sebenarnya. Tapi orang ramai kita ingat Nabi SAW doakan dia dalam keadaan dalam keadaan dia budak lagi. Okey. Okey. Aj'aluka, lafaz dia. Ya. Alimuhu. Takwil.
Ayat. Wa'allimhu ta'wil. Okey, Ustaz Ahmad lah, okey. Dia lafaz dia sekejap hafadzak lagi sekian. Nah, dari mi dah. Sekejap. Ajak luka. Mali. Dia si lafaz tu agak ni sikit. Nabi dalam Ustaz lafaz dia panjang sikit. Nabi SAW tarik dia pasal dia solat. Dia reverse. Duduk belakang Nabi SAW sikit. Nabi tarik dia ke depan. Nabi pegang tengkuk dia, tarik dia ke depan. Bila Nabi tarik dia, dia reverse. Nabi reverse. Nabi reverse. Sampai lepas sembahyang tu Nabi kata, "Mali, apa hal?" Nabi kata, "Aku jadikan kau sebaris dengan aku, kau berundur juga." Tapi dia lafazkan, dia kata dia kata aku, adakah layak aku wa anta Rasulullah, wa anta Rasulullah kan. Kalau lafaz lah. Saya ingat tak ingat je dia punya lafaz Arab dia. Wa anta Rasulullah ni lafaz dia. Okey ni. Dia kata apa? An Ibn Abbas qala, Ibn Abbas qala, ataitu Rasulullah sallam, aku datang jumpa menemui Rasulullah sallam min akhiril lail, pada waktu akhir malam fa sallaitu khalfahu, aku sembahyang belakang dia, fa akhadha bi yadi fajarrani, dia tarik tangan aku. Dia sembahyang, mana Nabi tengah solat, dia datang rumah Rasulullah sallam di akhir waktu malam, Nabi tengah solat, dia ikut Nabi solat. Okey. Fajarrani, bila dia fajarrani, Nabi tarik aku. Faja'alni hadwa, Nabi jadikan aku sebaris dengan dia. Falamma aqbala Rasulullah sallam ala salatihi kharastu, bila Nabi mula saja solat balik, aku pun reverse. Aku ke belakang. Okey, bila aku ke belakang, bila Nabi start solat, Nabi dah start balik kan, bacaan dan sebagainya, aku reverse. Dia kata, yang riwayat Nabi dia reverse, Nabi reverse. Okey. Dia kata apa? Dia kata Nabi kata pada dia, Nabi kata qala li. Nabi kata apa? Dia kata kharastu fa sallallahu salat sampai habis. Falamman sarafa bil Nabi habis solat, qala li, Nabi kata padaku, "Ma sya'ni?" Apa hal? Apa hal? Dia kata, Nabi kata, "Aj'aluka hidai, aku jadikan kau sebaris aku, fatakhnisu, engkau pula bergundur." Faqultu, aku kata, "Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin an yusalliya hida'aka." Adakah boleh untuk seorang tu solat sebaris kau? Wa anta Rasulullah, engkau utusan Allah Taala, allazi ataka Allah, yang Allah Taala beri pada engkau. Okey, faqala fa'ajabtuhu. Lalu aku telah apa, kata-kata aku telah apa, menjadikan Rasulullah pelik dan takjub. Fada'a li an yazidani ilma, lalu baginda doa untuk aku supaya aku bertambah ilmu, wa fahman, dan kefahaman. Okey. Thumma ra'aitu Rasulullah sallam nama hatta sami'tu yanfukhu, thumma atahu Bilal faqala ya Rasulullah as-salah, faqama fa shalla ma ada wudu'a. Kata lalu baginda doakan untuk aku supaya tambahkan aku ilmu dan kefahaman. Kemudian aku lihat baginda sallam tidur sehingga aku dengar suara dengkuran baginda. Kemudian datang Bilal kepada baginda dan berkata, "Ya Rasulullah, salat." Baginda pun bangun, kemudian baginda solat tanpa mengulang wuduk. Manusia tidur yang tak nyenyak lah. Kalau kita panggil, "Oi, bangun 3 kali 4 kali," tu dah nyenyak habis lah. Jadi cerita ni benda kat sini masalah soft dan sebagainya kan. Bila soft tu Nabi SAW tarik, dia kan pergerakan betulkan soft tadi Nabi buat dalam solat. Tapi orang kita kata macam, tapi pergerakan tu lebih 3. You kan, 1, 2, 3 kita tarik orang tu. Memang lebih 3 lah. Nak tarik betulkan soft, memang lebih 3. Tapi namun begitu, bila Nabi SAW buat benda berkenaan, kita tak boleh kata tak boleh. Masalah sini, ayat kita betul, kita kata kalau kata-kata manusia tak boleh, perbuatan manusia pun tak boleh. Tetapi apa yang Nabi kecualikan, anda kena kecualikan. Bukan umum. Maksudnya semua perbuatan tak boleh. Bila bergerak betulkan soft pun, salah, 3 langkah, batal.
Kan apa pergerakan dalam solat yang diizinkan oleh Nabi SAW, okay, kita buatlah. Walaupun nampak macam banyak, tapi dia dikira sebagai dibenarkan. So buatlah, buang kahak tu kan. Tu banyak kali, confirm banyak kali. Tapi bila Nabi kata tak apa, buatlah, tak apa, tak ada masalah. Kalau perlu kan, mana tekak ada bunyi gitu kan, baca tak bunyi alhamdulillah rabbil alamin. So buanglah kahak tu. Takkan kan nak telan-telan pula, sejuk tekak-tekak kan. Sejuk tekak kan. Kau dah mulut tu masuk, buanglah. Masalah buang tu, cara buang lah tadi tak tahu. Masalah dia kan najis. Dia kotor tapi tidak najis. Faham tak? Yang kita faham sekarang ni, the wording tu kan, pergerakan movement lebih 3 kali. Dikias dia kisah berkenaan, tapi dia umum pada semua benda. Tak boleh. Kena kecualikan. Maksudnya apa? Perbuatan manusia pun tak boleh melainkan apa yang Nabi izinkan. Baru kita betul dalam pemahaman tadi. Bila kita pergi kiaskan dengan umum macam tu, so any movement, garu pun. Garu. Kan? Kalau batal-batal. Apa hal? Dia small movement tak ada masalah. Hatta dalam mazhab Syafi'i sebenarnya, bila movement tadi bukan memerlukan anggota yang besar, anda tak ada masalah. Problem sekarang ni, kita kata dalam masyarakat kita ni, dia macam apply. Separuh tak belajar agama pun sangat. Dengan ustaz kata dia, ustaz pun kadang-kadang tak baca betul kitab pun. Kan? Dia actually main apply semua sekali. Tak boleh. Pasal kita kata dalam tajuk ni, kena bezakan di antara apa yang syarak naskan, apa yang tak dinaskan. Kalau dinaskan oleh syarak, kita dengar, kita nampak payah pun kena buat. Macam anjing tadi. Apa hal kena? Tak faham kenapa pun kena buat. Tapi benda yang lain, jangan kiaskan pada dia, melainkan dengan apa? Nas. Faham tak? Tak boleh samakan hukum. Samakan hukum dengan hanya kepala kita rasa. Tak boleh kepala kita rasa. Kepala ini adalah benda yang tak boleh kita mandai-mandai. Faham tak? Ada pun benda lain, tak ada masalah. Contoh macam pen. Nak pakai pen besar ni ke? Pen besar ni ke? Terpulang lah. Pen hitam ke pen merah nak menulis? Mana bagus? Ni 3 color. Mana bagus? Nas tak pernah kata apa. Pakai lah mana pun. Tapi orang ada asing ini untuk apa? Untuk bunuh diri. Apa dia? Okay, ini untuk cinta lah, surat cinta. Ini untuk rasmi. Ini apa? Amaran Amaran. Semacam. Tak tahulah. Ini kita, masyarakat kita pelik-pelik. Tak tahu datang mana. Tapi in the end, kena faham bahawa benda tadi tak ada nas dalam masalah muamalah tadi. Jalan. Kalau katalah pergi masuk hutan, pergi mandi kolam, dia mandi, dalam keadaan dia tutup aurat. So kita tak nampak macam orang duduk atas bukit tu kencing apa dia ambil wuduk, dia boleh solat lah dalam keadaan dia basah. Kalau dia kata benda berkenaan nyata, katakan dia masuk dalam kolam tu, dia kencing, lepas tu kemudian air tu mengalir, tak ada masalah. Kalau dia kata macam ada bau, keluar-keluar, hancingnya kau, semua orang mau hancing. Maksud dia ada lagi lah kesan najis tadi. Sebab ada bau tadi, bukan sebab berkenaan macam saya rasa akan ada, tak ada. Benda-benda yang kita kata was-was tadi tolak. Bila Nabi langsung tak persoalkan. Bolehlah solat mana-mana. Solatlah. Tak nampak jangka siang fisik kita. Ya, kalau dia kata tak ada bau, tak warna, tak ada rasa, then Tempat solat tu pun kita dah tentu kiblat kat mana, boleh je. sembahyang je lah. Apa masalah dia? Macam pergi air terjun kan, sembahyang je lah. Tapi jaga-jagalah sikit kalau jengking kat tanah tu. Tengoklah juga, janganlah main terjedah kepala, cocok kat sini kan, lupa. Mana kita tengoklah benda-benda Nabi jaga dalam jagalah. Kan kita kata contoh macam memang bumi ni adalah suci untuk umat Islam solat. Tetapi tengoklah juga benda-benda lain. Benda bisa pun kena tengok juga. Dia datang semut api duduk situ, Allahu Akbar, lepas tu pedih. Tak apa, kerana Allah Ta'ala. Itu salah nama dia. Tak ada kerana Allah Ta'ala, kena pergi semut api. Nampak tempat tu ada apa? Ada semut api. Janganlah solat kat situ. Tapi tempatnya suci, iyalah suci, tapi janganlah solat. Kena gigit ni kan, lompat-lompat nanti. Sakit, serius. Kan? Jadi maksudnya benda tu tak ada kaitan. So, apa fizikal, nyata, ambil. Apa tak ada, jangan fikirkan. Overthinking ni masalah. Overthinking dalam masalah syarak. Anda tak boleh masukkan syarak ni dengan akal. Sebab, macam hadis Nabi, dalam kata-kata Ali dalam Sunan Abu Daud. Dia kata apa? Kalaulah, agama ini dengan akal, dan saya menyapu di bawah khuf, lebih betul daripada menyapu di atas. Betul tak? Kalau agama pakai akal. Tapi oleh kerana agama bukan pakai akal. Pasal syarat Allah letak. Syarat itu, tak tahu kenapa pun anda kena buat. Kenapa? Kena buat juga. Jangan tanya, jangan tapi. Kena buat juga. Macam Nabi ajarkan, itulah tanda kita patuh yang total pada Nabi SAW. Bukan macam kita macam, dia tapi lagi. Dia tapi je. Dia pasal kadang-kadang nak kata tapi tu pandai, tak juga, tak belajar agama. Hum je dia tahu. Hum. Hum. Bagi jalasa hilang. Jalasa hilang. Bagi hum, dia pandai. Kalau masa
yang SS5 dia ada macam trend tau. Orang lelaki dia akan ada satu orang ni dia bagi salah satu macam kain yang untuk alas tempat sujud. Lepas tu ada pula banyak suami saya satu orang dapat dia apa ni, orang ni dia tukar setiap hari tau. Sampai dia bagi kat suami saya, hari ni awak pakai warna ni. Tu Maksudnya saya bawa ada aura ke? ada. Kenapa tak suruh nak pakai? Tak ada tadi. Dia ni memang Nabi sendiri dengar sini. Nabi sendiri memang ada apa kain, kadang kain lapik tertentu Nabi gunakan kadang-kadang. Ada kala Nabi tak pakai, ada mana pakai. So actually kalau orang tak nak pakai, dia rasa tak nak dahi dia berdebu, silakan pakailah. Tapi kalau kata orang tak nak pakai pun tak ada masalah. Nak pakai tak ada masalah, tak pakai. Benda tu bukan jadi satu benda. Dia macam tahu. Macam berkenaan jubah. Tahu jubah? Jubah untuk lelaki. Tidak ada datang nas mengatakan jubah tu wajib pakai. Bahkan tak ada galakan bawa pakai jubah. Dan tak ada kata kalau pakai jubah dapat pahala lebih. Tak ada kata jubah sembahyang solat pakai jubah, tak ada. Tak ada sebarang nas. So jadi benda tadi sama seperti naik unta. Sama seperti Nabi makan kambing. Tak ada kata Nabi kata galakkan, tekankan, tak ada. Kerana itu sebab kita kata dalam masalah kias ni, kalau boleh nak pakai kepada bahagian yang dibenarkan saja. Kalau cukup syarat, sebab dan juga elat dia sama, maka jalan. Tapi kalau dia kata tak ada sebarang nas yang menyokong untuk disamakan hukum, stop di situ. Sebab bila kita masuk kias, kita suka hati, jadi kislah. Zikir lompat pun tak apa. Sebab apa? Cinta Tuhan. Nah, Ja'far bin Abi Talib pun pernah lompat depan Nabi tak marah. Ja'far bukan berzikir, Ja'far jumpa Nabi sebab happy, excited apa yang Nabi cakap, bukan Nabi lompat. Macam tu. Macam ada orang dikiaskan dalam kita sekarang ni. Dia kata pergi kubur, ambil berkat dengan wali-wali dan sebagainya. Dia kiaskan, dia kata kisah ni, dia kata kerana Bilal pun pernah buat. Dia kata Bilal pernah buat. Dia kata Bilal pernah sekali nak azan tak boleh. Lalu dia pergi kubur Nabi, dia peluk kubur Nabi, kemudian boleh azan. Saya tanya balik, kat mana buku, kat mana rujukan? Budak ni budak pelajar dekat Mesir. Katanya master bahagian tafsir. Iya tidak, tak tahulah. Dalam internet semua kelentong kan. Okey. Jadi bila hantar gambar kan hantar separuh je, tak hantar perut dia. Dia hantar gambar pesusan ni je. Okay, orang tengok muka sini. Dia tak nampak bawah badan. Entah bulat ke entah tidak kan. Jadi budak ni dia kata, saya bagi dia 3 hari. Saya kata cari sumber dia, saya datang balik lepas 3 hari. Lepas 3 hari datang balik, dia cerita. Tapi still the same. Dia tak tahu sumber asal. Kita kena tahu dah sumber dari Islam, ada sumber asal. Kita belajar apa benda pun. Ada sumber kan, primer kan. Lepas tu sekunder yang second ataupun third. Sekarang ni sumber yang primer ni adalah mula-mula asal siapa cerita. Yang kita kata riwayatkan datang kisah tadi dalam kisah Bidayah Nihayah Ibnu Katsir, dia ada riwayat sanad dia. Kemudian dalam tarikh Dimashq Ibnu Asakir, dan juga dalam Usulul Ghabah Ibnu Athir. 3 kisah, 3 buku ni ada ceritakan kisah tu. Tapi tak sama macam budak cerita. Kisah tu adalah Nabi SAW bila baginda hidup dahulu, para sahabat Nabi SAW duduk di Mekah lah, di Madinah lah, ramai. Tak Bilal bin Rabah dan sebagainya. Tapi bila zaman Rasulullah wafat, Bilal berhenti azan. Bilal tak azan dah. Dia muazzin Rasulullah. Lepas Rasulullah wafat, dia tak nak azan dah bagi orang lain. Dan dia Bilal bin Rabah, bila dia nak pindah keluar Madinah, tak dapat. Pasal Abu Bakar tak benarkan, Umar tak benarkan. Pasal Umar kata, aku jadi khalifah, aku jadi pemerintah, korang tak bantu aku, siapa nak tolong aku? Pasal banyak hukum hakam, aku kadang-kadang aku terlupa, aku silap, korang kena duduk bersama aku. Korang lantik aku jadi, korang tunggu sini. Tunggulah. Bila mati saja Abu Bakar, mati saja Umar, maka para sahabat mula. Dan Osman ni, pasal Osman ni umur muda, jadi orang banyak lari keluar, pergi ke Syam, pergi ke Iraq dan sebagainya. So Bilal bin Rabah tinggal di Syam. Okay. Jadi cerita dia, oleh kerana lama duduk di Syam, dia tak balik ke Madinah. Satu hari dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Bilal, apa lama tak ziarah aku? Kenapa lama terputus ni? So Bilal bin Rabah bangun tidur, dia pun menangis, sedih. Nabi tegur dia. Kemudian dia pun naik kuda balik ke Madinah. Sampai di Madinah, dia terjun jatuh ke kubur Nabi tu. Ini kisah ni tak sahih ni. Kalau sahih sekalipun, dia buat perbuatan dia apa? Dia jatuh kat kubur tu sebab apa? Sebab lama sedih. Nanti kita lah peluk mak kita, ambil berkat ke? Kan macam lama tu agak deraka lama dengan mak tu kan. Pergi peluk perut mak, gonyo-gonyo kepala kat perut mak. Adakah itu maksud dia kita macam menamai keberkatan? Tak kan? Mana gitu tanda kesedihan anak kerana lama pisah dengan mak dia. Kan? Ataupun lama. Jadi kita kata contoh tadilah, bila lama terpisah kena tegur. Kalau sahih kena tegur dengan Nabi SAW, maka dia balik menangis. Itu sebab dia tak ada lebih. Kemudian datang Hasan dan Husain, jumpa dia, wahai Bilal, lama tak dengar kau azan. Cuba azan. Untuk Bilal pun azan. Bilal azan, dengar suara Bilal, orang ingat Nabi dah bangun balik.
Orang nak sampai ke asyhadu anna Rasulullah, semua orang menangis. Kisah tu stop situ saja. Tak ada kata berkaitan dengan tajuk ambil berkat dengan kubur. Tetapi ada golongan dia kias. Dia kata tengok, tu ada. Lepas tu dia kata buat kat kubur wali pun tak apa. Saya kata okey, katakanlah Nabi punya kisah tu betul. Itu Nabi, wali yang Habib dan sebagainya, mana setaraf dengan Nabi? Sejak bila setaraf dengan Nabi? Soalan saya kata, bila setaraf dengan Nabi? Banyak diorang cuba kias, tapi kias ni hanya kepada benda yang patut ada cukup syarat saja. Faham? Bukan berkaitan dengan tajuk kita suka hati je, kias. Kias tu baik ulama. Ya? Boleh ulama. Ya saya. Bukan ikut Apa yang dikatakan? kan? Kias tu ada syarat dia. Bukan masalah ulama ke tidak. Syarat dia bila disamakan hukum tadi, adakah dia betul atau tidak? Kena fahamlah konteks dia. Kenapa Bilal, kalau betul tadi kan kisah tu tak betul lah. Kalau betul kisah tadi, Bilal peluk sebab apa? Sebab kesedihan, bukan sebab ambil berkat. Tapi budak ni kata Bilal peluk sebab ambil berkat, pasal nak azan tak boleh. Dia cerita pun dah bohong dah. Tapi kalau dia kata benda tu betul, kalau benda tu betul, Bilal bukan peluk sebab ambil berkat, tapi Bilal peluk sebab kesedihan. Kan ada beza tu. Tak boleh link kan pun, kisah tak sama. Perbuatan apa mereka buat di kubur dengan apa yang para sahabat buat di kubur takkan sama. Faham tak? Tak boleh dilink-kan. Dilink-kan. Ni kalau macam ni boleh buat macam ni. Ada saya jumpa ada budak-budak tu, dia kata bila saya marah dia, saya kata macam mana boleh tentukan hari Jumaat untuk ziarah kubur? Kenapa tentukan? Nak ziarah kubur tak kira hari apa saja. Dia kata Nabi boleh, tengok ayat dia, Nabi tentukan ziarah, Nabi sentiasa ziarah Masjid Quba pada hari Sabtu. Dia sebut Nabi boleh ziarah Masjid Quba hari Sabtu. Saudara macam apa? Saya kata Habib setaraf Nabi ke? Habib yang tentukan ziarah kubur hari Jumaat tu, dia setaraf dengan Nabi ke? Setaraf dengan Nabi? Tak setaraf kan? Jadi kita kata secara tak langsung boleh salah lah. Tak boleh. Itu kias yang kita katakan tak cukup syarat. InsyaAllah nanti bila sampai pada masalah ni, kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk khas. Berkenaan kias ni kita akan bincangkan. Jelas Baik, jadi kita berhenti kat sini insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki duduk depan. Ya. Ya. Memang sebenarnya masjid ke apa sebagainya, memang kita kata boleh jalan dan sebagainya. Macam bawa kasut ke pergi masuk tawaf, tak ada masalah pun. Bukan masalah pertama sekali kan. Kalau memang nampak ada, takkan kita betul sebab Nabi suruh cek dulu. Satu lagi Masjidil Haram kan dah tutup, dah tak ada apa, dah ada kapet dan dibersihkan 24 jam. Janganlah pijak dalam tu. Kalau bawa masuk kasut tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan jadi kalau anda kata ada najis, anda dah bau dah sejak awal-awal lagi. Kan awal situ lagi. Tapi masalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kawasan dia bersih sangat. 24 hours kan. 24/7 dia akan bersihkan. Kejap lagi datang bawa ni apa, bawa sekian dia laju dia bersihkan. So jadi tak ada alasan untuk orang tu kata tak ada. Dan jangan was-was pun. Tapi jangan tapi tu masalah dia. Saya rasa agaknya ada masalah. Tak ada bincang dah. Pasal bila masuk itu was-was dia panggil. Itu was-was. Pasal bila Nabi kata zahir dia ada. Ada tak ada sudah. Nabi kata tengok, ada, tak ada sudah. Kalau kata ada, dan kita bincang. Tak ada, tak payah bincang langsung. Jelas?